KPM. Okey, selesai pun jawab soalan mata pelajaran geografi ni. Okey, dah selesai kat sini. Banyaknya kertas-kertas lama saya ni. Kertas-kertas, kotak. Nak buat apa Kalau bakar macam sayang. Nanti garang ada pencemaran udara. Tapi kalau biar ni macam alah, bersepah pula ni. Apa nak buat dengan kotak-kotak semua ni Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Apa khabar? Anda sedang menonton slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Hari ini selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran geografi untuk murid-murid tingkatan 3 bertemankan saya Syamira Nazir. Baik kawan-kawan, hari ini tajuk yang akan kita pelajari merupakan kitar semula. Tapi apa yang dimaksudkan dengan kitar semula tu? Nanti kita tanya cikgu. Tetapi sebelum itu, suka untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami hari ini di studio, iaitu Cikgu Sharifah Nur Salihatun Said Muhammad Hir dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat Johor. Apa khabar Cikgu Sharifah? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Kawan-kawan, untuk pengetahuan anda semua, menurut sebuah keratan akhbar, rakyat Malaysia mengeluarkan hampir 37,000 sisa sampah setiap hari. Jadi sampah-sampah ni semua kita nak buat apa? Macam mana kita nak lupuskan dia? Kemungkinan suatu hari nanti tiada lagi kawasan untuk pelupusan sampah. Itulah sebabnya kita nak kitar semula. Jadi hari ini jom kita tanya cikgu kita di studio, iaitu Cikgu Muhammad Khairun Fitri dari Bentong Pahang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat cikgu Alhamdulillah sihat. Sihat. Cikgu, saya dengan kawan-kawan di rumah di dalam talian nak tahu tentang kitar semula itu apa. Okey. Tapi sebelum tu Mira nak perkenalkan 4 orang rakan baru saya di dalam talian. Assalamualaikum. Hai. Wah, baik cikgu, ceria semua muka mereka ni. Boleh cikgu perkenalkan mereka? Okey, kita bersama kita ada 4 orang murid daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, kita ada adik Dina, baik adik Dina. Hai Dina. Okey, ada adik Alia. Hai Alia. Okey, ada adik Syamimi Najwa. Hai. Dan ada adik Lut Takif. Hai Okey, ada 4 orang. Takif. Baiklah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua 4 orang kawan saya dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Baik cikgu, hari ini tentang kitar semula. Ya, apa betul. yang dimaksudkan dengan kitar semula tu cikgu? Hari ini kita akan fahamkan konsep apakah yang dikatakan dengan kitar semula. Lepas tu kita cuba menerokakan apakah kepentingan amalan kita semula ni, penting ni amalan kita semula ni. Lepas kita tengokkan contoh-contoh aktiviti kitar semula yang boleh kita lakukan dan kita meneroka lebih jauh sikit, kita tengok contoh apakah amalan kita semula yang dilakukan di luar negara. Berdasarkan negara-negara yang terpilih, kita akan selusuri satu persatu. Baik cikgu, jom kita mulakan kelas jom kita mulakan. Hari ini kita nak tengok apakah yang dikatakan dengan kitar semula untuk murid-murid tingkatan 3, tingkatan dalam murid-murid tingkatan 3. Okey, kita faham elemen kitar semula. Okey, murid-murid yang berada bersama saya di studio dan berada di rumah, kita kena faham dulu elemen kitar semula. Okey, apakah yang dikatakan dengan kitar semula? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan elemen kitar semula? 3R. Kita biasa dengar 3R. R ni bukanlah nama orang. Okey, R adalah reduce, reuse dan recycle. Itu menggunakan perkataan bahasa Inggeris. Nanti kita tengok satu-satu apakah yang dikatakan dengan reduce ni, apakah yang dikatakan dengan reuse dan apakah yang dikatakan dengan recycle. Biasa kita dengar recycle kan, bukan bicycle, okey, recycle. Okey, kita tengok ni. Kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Okey, saya cuba huraikan apakah yang dikatakan dengan istilah tersebut. Okey, maksudnya memungut, kita kutip. Okey, kita kutip, asingkan sisa pepejal dan untuk menghasilkan keluaran yang boleh digunakan semula. Itu yang dimaksudkan dengan elemen kitar semula. Ini contoh, biasa kita jumpa simbol-simbol ini, reduce, reuse and recycle. Okey, itu adalah dikatakan reduce, kita kurangkan. Okey,
Amalan mengurangkan sisa pejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula. Jadi gunakan satu sumber itu mengikut keperluan sahaja. Contoh kotak. Okey, kita jangan bakar, buang sesuka hati, kita boleh gunakan semula. Betul. Dan kita boleh kurangkan penggunaan kotak pembalut dan sebagainya lah. Okey, yang kedua adalah reuse, guna semula. Okey, tindakan menggunakan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa. Penggunaan suatu barangan secara maksimum dapat mengelakkan pembaziran. Seperti gambar yang dipaparkan di slide sekarang adalah gambar botol. Mungkin kalau kita gunakan sos ataupun apa-apa barangan makanan dah habis, kita jangan buang botol dia. Kita gunakan semula, mungkin kita gunakan untuk meletakkan air ataupun kita gunakan untuk barang perhiasan. Kita guna semula, jangan buang. Okey, yang terakhir adalah berkaitan dengan recycle, kitar semula. Gambar yang dipaparkan adalah surat khabar lama. Okay, amalan menghasilkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau baharu semula. Penghasilkan mengikut jenis sisa menjimatkan masa dan memudahkan proses kitar semula. So, kita akan hasilkan kertas baharu. Kita jangan bakar terus hilang. Betul. Jadi kita proses dan hasilkan kertas baharu. Adik-adik murid-murid yang berada di rumah boleh faham tak? Boleh faham tak kawan-kawan di rumah saya? yang di studio boleh Setakat faham ini, kan? Kalau faham kita nak tanyalah. Okey, boleh kita cikgu. nak tanya. Kita nak kukuhkan pemahaman murid-murid yang berada di rumah dan murid-murid yang berada bersama saya di studio sekarang. Ada pengukuhan, kita tengoklah. Okey, antara berikut manakah benar berkaitan 3R? Reduce, reuse dan recycle tadi. Ada pernyataan dekat situ. Yang pertama adalah reduce adalah mengurangkan penggunaan sisa pepejal. Kita nak tanya ni. Siapa nak jawab? Dina nak jawab? Apa macam excited? Okey, Alia angkat dulu. Silakan Alia. Silakan, Adakah Alia. itu benar yang dimaksudkan dengan 3R? Benar. Benar. Benar ke tidak? Kita tengok slide kita. Okey, benar. Okey, benar. Reduce adalah mengurangkan penggunaan sisa pepejal. Yang kedua, reuse adalah menggunakan semula suatu barangan. Reuse, guna semula. Adakah itu benar? Siapa nak jawab? Syamimi? Okey, Dina. Okey, silakan Dina. Dina angkat tangan. Okey. Benar. Benar juga. Adakah itu benar? Ya, benar. Okey. Yang ketiga, recycle adalah dengan cara mengasingkan barangan mengikut jenis. Syamimi dah angkat tangan. Okey. Siapa? Syamimi. Silakan Syamimi. Okey. Benar juga. Adakah semua benar? Benar juga. Dan yang terakhir adalah amalan 3R tidak dapat menghasilkan barangan baharu. Kita seoranglah tinggal adik takif kita. Okey, silakan adik takif. Adakah itu benar ataupun tidak benar? Silakan Takif. Tidak benar. Tidak benar. Yang benarnya adalah amalan 3R dapat menghasilkan barangan baharu yang boleh kita gunakan semula. Okey, baiklah cikgu. Empat murid kita ni layak menerima bintang penghargaan kerana dapat memahami dengan tepat. Baiklah, Tanya dapat bintang penghargaan. Nanti kita akan tunjuk kita bintang tu. bintang Setakat ini kita dah faham dan jelas apa yang dimaksudkan dengan kitar semula. Kitar semula, tentang reduce, konsep reuse 3R. dan recycle. Betul. Okey, kalau sentuh tentang reduce tu kan cikgu, mungkin memurid di rumah pun sebelum ini kalau kita pergi ke pasar raya, kita menggunakan plastik. Okey. Lepas ini bolehlah bawa beg sendiri yang Bawa boleh diguna pakai. bekas air sendiri. Ya, betul. Baik cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Hari ini kita belajar tentang kitar semula untuk murid-murid tingkatan 3. Kita dah tahu dah apa yang dimaksudkan dengan kitar semula, tapi mesti anda di rumah nak mengetahui apa sebenarnya kepentingan kitar semula. Kenapa penting kepada kita, kepada mereka di sekeliling kita dan khususnya kepada negara kita. Apa kepentingan dia? Jom tanya cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita dah faham dah konsep kan. Apakah yang dikatakan dengan kitar semula kan. Dan kita akan tengok apakah kepentingan ni penting dalam kehidupan kita ni, amalan kita semula. Kita tengok apakah kepentingan amalan kita semula. Yang pertama adalah menjana pendapatan dengan menghasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. Mungkin sebelum ni kita
biasa membuang sisa makanan kita. Okey. Dan apa kata kita sama-sama murid-murid di rumah, murid-murid yang di studio atau kita semua yang menyaksikan program ni, okey, kita sama-sama memikirkan bagaimana kita nak hasilkan baja kompos. Baja kompos ini adalah satu proses kita menghasilkan baja organik yang boleh kita gunakan untuk tanaman di sekeliling rumah kita ataupun pokok bunga kan mungkin. Murid-murid ibu lah biasa, bapa tak suka ni tanam bunga ni, mak suka tanam bunga, murid-murid hasilkan baja kompos dan boleh digunakan untuk pokok bunga mak tu. Tak payah belilah. Mungkin lebih menarik lagi, baja kompos yang dihasilkan boleh dijual pula. Okay. Dah kita tak belanjakan guna beli baja daripada orang lain. Kita hasilkan baja daripada sisa makanan rumah kita dan kita jualkan kepada orang lain pula. Dapat duit. Menjana pendapatan pula. Itu yang seharusnya kita mula amalkan. Okay, mungkin negara kita tidak biasa. Apa kata kita biasakan dan kita teruskan amalan tersebut. Okay, mungkin adik Takif ataupun adik Syamimi, adik Alia ataupun adik Dina nanti lepas ni sama-sama kita buat baja kompos. Baja kompos menggunakan sisa bahan makanan. Okey, dia mungkin kalau kulit buah kita boleh peram dalam campuran gula merah. Kita peram, simpan di tempat gelap selama 40 hari. 40 hari cikgu, lama cikgu. Lama. Dan kita boleh juga gunakan sisa kulit buah-buahan ni kita untuk basmi lalat. Kita jadikan bahan semburan untuk elakkan daripada lalat datang dan sebagainya. Serangga untuk menggalakkan pertumbuhan pokok, bunga, buah-buahan dan sebagainya. Itu menjana pendapatan. Itu kepentingan amalan kita semula yang pertama. Baik, cikgu. Rasa macam penting kan? Penting ni. Okey, yang kedua adalah menjimatkan sumber semula jadi apabila menggunakan semula dan mengitar semula sumber yang kita gunakan. Mungkin kita nak tanya adik kita lah kan. Yang 4 orang ni. Okey. Tahu tak kertas yang biasa murid-murid gunakan di dalam kelas tu dibuat daripada apa? Nak tanya juga. Kertas. Tahu tak? Kertas yang biasa kita gunakan untuk ujian, untuk melakukan apa-apa aktiviti, nak menulis nota, diperbuat daripada apa? Boleh tahu tak? Siapa boleh bagi pendapat? Macam keras kat situ. Bagus. Takif. Silakan Takif. Daripada apa Takif? Kulit pokok. Kulit pokok, batang pokok diproses untuk menjadikan kertas. Okey. Bayangkan kalau kita gunakan kertas setiap hari, kita akan terpaksa tebang pokok makin lama makin banyak. Kalau kita kitar semula kertas, maka tidak perlu lagi kita tebang pokok. Itu yang kata menjimatkan sumber semula jadi. Sebab pokok ni tumbuh-tumbuhan adalah sumber semula jadi. Harap murid-murid di rumah, murid-murid di studio boleh fahamlah kan macam mana. Contohlah banyak lagi bahan lain yang kita boleh jimatkan. Okey, yang ketiga adalah mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa untuk dihuni. Kita ni mestilah duduk, kalau kita nak tidur tak boleh tidur tempat yang berbau busuk ataupun tempat yang penuh dengan sampah. So kalau kita dapat mengamalkan amalan kita semula dengan sebaik mungkin, rumah pun kemas, bilik darjah pun kemas, sekolah bersih, persekitaran kejiranan kita bersih, semua orang akan hidup dalam keadaan selesa. Semua orang nak selesa kan? Cantik, wangi, handsome. Kalau kotor ke apa kan takut ada pula denggi. Boleh mendatangkan penyakit pula. Betul. Mungkin kena denggi ke, kepialu ke, macam-macam lah. Penyakit-penyakit yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Okey, yang keempat, mengurangkan pencemaran apabila sisa diurus dengan sistematik. Bila kita bakar sampah, macam contoh kotak yang kita beli apa-apa barangan, kita bakar, akan mengeluarkan asap pencemaran. Kita pun mestinya tidak boleh menghidu asap pencemaran yang mencemarkan bau hidung tak sedap, mungkin ada rasa sukar untuk bernafas. Bila kita amalkan amalan kita semula ni, kita boleh mengurangkan pencemaran. Okey, yang terakhir adalah mengurangkan kesan rumah hijau melalui proses kitar semula. Apakah yang dikatakan dengan kesan rumah hijau ni? Mungkin murid-murid yang berada di studio kita ni ada nak tahulah. Tak tahu pun tak apa, kita cuba tanya dulu. Kita tanya dulu murid-murid rumah, mungkin ada yang tahu apakah yang dikatakan dengan kesan rumah hijau. Okey, siapa nak jawab? Tadi Takif dah jawab. Mungkin ada Syamimi senyum. Adakah tanda nak jawab apakah yang dikatakan dengan kesan rumah hijau? Silakan Syamimi. Boleh? Ataupun nak pas ke kawan lain? Nak pas. Okey, Dina, boleh? Apakah yang dikatakan kesan rumah hijau?
Okey, ataupun Tak dapat ataupun saya beritahu dulu. mereka nak cikgu beritahu kongsikan dulu. Kongsi dulu. Kadang dia orang malu nak cakap. Okey. Kesan rumah hijau ni adalah satu peningkatan suhu dunia setempat akibat banyaknya pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Seperti mana pembebasan asap dari kenderaan dan kilang ataupun pembakaran sampah. Asap contoh karbon monoksida, nitrous oksida, karbon dioksida. Bila karbon dioksida ni terlalu banyak dalam udara, dia akan menyebabkan suhu meningkat. Itu yang dikatakan dengan kesan rumah hijau. So kalau kita amalkan kita semula, kita boleh mengurangkan kesan rumah hijau dan bumi ini tidak akan menjadi panas. Macam kita kat studio sekarang sejuk kan? Kalau tak ada adanya kesan rumah hijau, kita akan jadi panas lah. Macam tu. Itu adalah kepentingan yang kelima. Baik, cikgu. Boleh faham penerangan saya tadi? Faham, cikgu. Boleh faham? Boleh faham. Jelas Murid di setakat rumah pun boleh faham. Jadi kita boleh faham, kita teruskan. Okey, dengan seterusnya pengukuhan. Bila dah faham, kita nak kukuhkan pemahaman kita. Kita akan kukuhkan bersama dengan murid-murid yang di studio, rakan-rakan kita dan murid-murid di rumah pula boleh sama-sama cuba untuk menjawab pengukuhan ini. Jom, cikgu. Kita tengok apakah kepentingan amalan kita semula sisa makanan. Kenapa cikgu tanya pasal sisa makanan? Sebab hari-hari kita makan. Dan pastikan kita makan, kita tidak meninggalkan sisa yang terlalu banyak dan kita dapat mengurangkan pencemaran yang berlaku. Betul. Okey. Yang satu, adakah menjimatkan kos, penghasilan baja kompos, mengurangkan pencemaran dan menjimatkan sumber. Okey, silakan. Siapa nak kongsi? Siapa nak jawab? Okey, Alia. Okey, silakan. Okey, Silakan. silakan. Apakah jawapan Alia? B. Apakah B itu? Boleh baca tak apa B? Penghasilan baju kompos. Penghasilan baja kompos. Kita tengok adakah betul jawapan dia betul B? Betul. Kan kita dah sebut tadi kan? Kita hasilkan baja kompos, kita boleh jual dapat pendapatan pula. Kita boleh gunakan untuk tanaman di rumah kita. Okey, berapa bintang untuk Alia, cikgu? 1 bintang untuk Alia. 1 bintang untuk Alia. Jadi yang kedua, pengukuhan. Apakah kepentingan amalan kita semula kepada kawasan persekitaran sekolah? Kita sebut pasal persekitaran sekolah. Sebab apa? Sebab murid-murid kebanyakan masa habis di sekolah. Betul, Hari-hari cikgu. kita pergi sekolah. Apakah jawapan? Siapa nak jawab? Silakan. Okey, Dina. Silakan Dina. Boleh terus jawab. Okey. Silakan Dina. Okey. Okey. Jawapan dia C. Mengelakkan pencemaran. Okey, apakah kepentingan amalan kita semula kepada kawasan persekitaran sekolah? Mengurangkan perbelanjaan, tidak menjimatkan tenaga elektrik, mengelakkan pencemaran, mengindahkan taman. Semestinya untuk mengelakkan pencemaran. Kita tak naklah sekolah kita berada dalam keadaan yang tak teratur, kotor dan sebagainya. Betul. Itu boleh mengelakkan pencemaran. Tahniah. 1 bintang untuk Dina. Wah, Okey. tahniah kawan-kawan kita. So sekarang kita dah tahu dah 5 Kepentingan. kepentingan tentang kitar semula. Apa pentingnya? Dah jelas dah. Kita nak berhenti berehat seketika. Boleh. Kita akan sambung semula kelas kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, hari ini perbincangan kita tentang kitar semula. Tapi tak lengkap rasanya kelas ni kalau Mira tak tanya kawan baru Mira dalam talian tentang kitar semula. Pernah ke mereka ni kitar semula? Mira nak tanya Takif. Takif, pernah tak kitar semula? Boleh tak kongsikan apa yang barang Takif kitar semula? Saya selalunya akan mengumpul barang-barang macam tin aluminium lama ataupun kertas-kertas yang sudah tidak digunakan. Okey, Bila kumpul. Bila saya dah kumpul banyak, saya akan bawa kepada pusat kitar semula yang berdekatan.
Wah, bagus ni cikgu. Kumpul lepas tu bawa ke pusat kitar semula yang berdekatan. Boleh dapat duit. Lah. Okey. Hebatlah. Tahniah Takif. Okey cikgu, itu antara contoh kitar semula. Bahan-bahan ni kan. Contoh kita kumpul, kita hantar ke pusat pengumpulan. Okey, baiklah. Untuk segmen ini, kita nak tahu pula, itu di negara kita. Kalau di negara luar, amalan kitar semula ni macam mana mereka laksanakan, cikgu? Okey, kita tengok dulu yang amalan kitar semula di Malaysia dulu. Okey, di Malaysia dulu. Kita tengok amalan 3R. Okey. Yang pertama adalah reduce. Seperti mana yang kita dah maklum tadi, reduce ini adalah kurangkan. Kita kurangkan. Seperti mana yang Adik Takif sebut tadi kan, dia dah kumpul kan. Mungkin dia kumpul daripada kawasan kejiranan, mungkin kumpul yang ada dalam rumah ataupun di sekolah. Okey, bagus amalan tersebut. Nanti boleh kurangkan penggunaan. Apakah contoh dia? Menggunakan kedua-dua belah muka surat kertas semasa menulis atau membuat salinan. Mungkin kita gunakan di bahagian hadapan, begitu tu dah tak nak pakai dah. Kita boleh pusingkan kertas tu, halaman di belakangnya, kita boleh menulis nota di halaman belakang. Itu amalan yang biasa ataupun mungkin murid-murid boleh laksanakan di sekolah. Sebab kita nak sekarang kita nak tunjukkan contoh amalan yang dekat dengan murid. Supaya murid-murid boleh jadikan dia sebagai satu amalan dalam kehidupan kita pada hari ini dan pada masa-masa akan datang. Itu contohlah, salah satu contoh bagaimana kita nak amalkan amalan 3R dengan mengurangkan. Okey, maksudnya kita gunakan muka surat kertas ni kedua-dua halaman. Okey. Yang kedua adalah reuse, guna semula. Apakah contoh guna semula ini? Saya paparkan di sini adalah membawa bekas makanan sendiri untuk membungkus makanan. Mungkin boleh diamalkan oleh murid-murid sekolah. Betul. Mungkin diamalkan oleh murid-murid dewasa. Murid-murid dewasa pun boleh amalkan. Biasanya kalau kita pergi ke kantin, kita bungkus makanan, kita gunakan pembungkus makanan yang disediakan oleh pihak pengusaha lah kantin. Apa kata murid-murid di rumah, saya menyuruh murid-murid di rumah, murid-murid di studio ataupun siapa sahaja yang melihat program ni, kita mulakan bawa bekas makanan sendiri dari rumah. Kalau contoh kita nak bungkus nasi lemak, kita bagi dekat makcik yang jual nasi lemak tu, makcik saya nak beli nasi lemak, kita letak dalam bekas yang kita bawa tadi. Kita boleh kurangkan penggunaan plastik ataupun pembungkus makanan. So negara kita akan menjadi semakin bersih nanti. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan recycle kita semula. Apakah amalan yang boleh kita laksanakan? Mengasingkan sisa mengikut kategori tong kita semula yang disediakan. Dekat depan ni ada contohlah. Bukanlah yang tong besar ni, besarlah kalau kat luar. Besar lagi lah kan. Okey, contoh kita ada warna hijau, ada warna biru, seakan-akan biru tu ada warna jingga. Okey. Kalau jingga tu untuk apa? Merah tahu tak? Kalau jingga ni untuk kertas, cikgu. Kertas. Okey, warna biru? Kalau warna biru pula untuk kaca, betul? Kaca. Betul. Silaplah cikgu. Plastik. Jingga untuk plastik, biru untuk kertas. Hijau untuk kaca. Ya, betul. Okey, biasa kita asingkan ni adalah amalan kita semula yang boleh kita laksanakan di rumah. Mungkin kalau dalam tong sampah yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan, okey, dia ada satu tong je. Kalau kertas kita ikat, kita asingkan letak di tepi tong. Kalau botol, plastik dan sebagainya kita asingkan letak di tempat yang lain. Mungkin dalam tu mungkin sisa makanan ataupun bahan-bahan cemar yang lain. So bila kita asingkan, nanti pemungut ataupun pihak berkuasa yang memungut sisa tu akan senang nak asingkan. Betul. So senang nak hantar ke pusat pelupusan ataupun pengumpulan sisa. Itu amalan yang boleh dilaksanakan. Contohlah saya bagi sebab contoh amalan ni biasa yang dekat dengan murid dan boleh kita laksanakan dengan mudah. Tak susah nak asing ni, tak kena bayar pun. Okey, itu amalan 3R. Seterusnya adalah amalan kita semula di Malaysia berkaitan dengan hari tanpa beg plastik. Sekarang ni kalau kita pergi hari Sabtu, hari Ahad, mana-mana pusat membeli belah ataupun kedai-kedai runcit tertentu, dia tak bagi dah plastik kan. Mungkin begitu kendung barang kan. So perkenalkan hari tanpa beg plastik. Pulau Pinang ialah negeri pertama yang melaksanakan kempen ini iaitu pada 6 Julai 2009. Murid-murid ni saya rasa tak lahir lagi. Dah dilaksanakan hari tanpa beg plastik dan kini telah diperluaskan kepada semua negeri yang berada di negara kita. Dan rata-rata pemilik pasaraya ataupun kedai-kedai runcit menyokong penuh usaha ini supaya kita tidak menggunakan lebih banyak beg plastik. Itu macam mana cara lah? Kita nak tanyalah. Dina, Alia, Syamimi, Takif, kalau dah tak bawa beg plastik, kita beli barang, apa cara yang boleh kita gunakan untuk beli barangan? Sekiranya tak ada beg plastik disediakan oleh pengusaha kedai. Macam mana nak buat ni? Banyak beli barang Banyak beli barang ni. Apa kita nak buat? Mungkin boleh jawab. Okey, Dina boleh jawab.
Okey, apa yang boleh kita laksanakan? Boleh kita lakukan. Kita bawa beg sendiri daripada rumah. Bawa beg sendiri, Bawa beg cikgu. sendiri. Okey, bawa beg. Tak, beg kita semula tu lah. Bawa beg kita semula, kita tak gunakan dah plastik. Okey, tapi jangan cakap saja, kita kena amalkan. Betul. Okay? Saya yakinlah murid-murid di rumah, murid-murid di studio atau siapa saja boleh melaksanakan amalan ini. Hari tanpa beg plastik. Biasanya 2 hari seminggu saja, Sabtu atau Sabtu dan Ahad. Premis perniagaan yang terlibat akan mengenakan bayaran 20 sen kepada pelanggan yang memerlukan beg plastik. Ada juga, tapi sekarang dah tak boleh bayar dah. Kan dulu peringkat awal kena bayar. Sekarang tak boleh bayar. Memang tak ada beg memang tak plastik. ada. Memang Nak tak tak ada nak, disediakan. terpaksalah Nak tak nak gendong kena kalau- bawa bekas sendiri. kalau tak bawa Tak bawa, kena gendong lah. Kena gendong. Kena bawalah. Kena bawalah. Baik. Beg mesra alam, beg kertas dan plastik biodegradasi adalah antara alternatif yang digunakan untuk menggantikan beg plastik. Okay, beg plastik biodegradasi ini adalah beg plastik yang senang untuk dilupuskan, diuraikan, direput. Okay, teknologi yang dihasilkan oleh saintis. Okay, hari tanpa beg plastik. Baik. Boleh faham ya? Faham, cikgu? Tadi 3A, lepas tu yang kedua hari tanpa beg plastik. Yang apakah yang ketiga, amalan yang ketiga yang biasa dilakukan di Malaysia? Pengasingan sisa di punca. Apa ni? Sisa di punca. Sisa di punca ni berkaitan dengan sisa yang ada di rumah kita. Biasa kan kita memang selalulah banyak mengasingkan sisa ni tanpa kita sedar. Okey, pengasingan sisa pekerja di rumah dijalankan secara berperingkat-peringkat bermula 1 September 2015 sehinggalah ke hari ini. Okey. Jadi berdasarkan peraturan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Pembersihan Awam tahun 2007, Akta 672. Ini mungkin murid-murid kata, alah nak kena ingat akta ke tidak. Kita beritahu, kita kongsikan maklumat supaya murid-murid tahu bahawa ada akta berkaitan dengan pengurusan sisa pekerjaan. Mungkin kita tak sedar selama ini. Mungkin kita belum dibudayakan dengan amalan kita semula ni. Dan kita mula-mulakan diri kita ni untuk budayakan amalan kita semula untuk menuju negara Malaysia yang lebih bersih. Bermula di rumah, cikgu. Yes, bermula di rumah. Jadi kalau rumah kita cantik, persekitaran pastinya cantik juga. Sekolah pun akan jadi cantik sebab kita dah biasa amalkan di rumah. Okey. Yang seterusnya adalah sisa pekerjaan diasingkan mengikut kategori seperti sisa kitar semula, sisa baki dan sisa pukal atau sisa kebun. Sisa kitar semula ni yang contoh kertas, tin aluminium, plastik, kaca. Sisa baki ni sisa makanan. Sisa makanan. Sisa pukal ni mungkin contoh perabot lama kan. Boleh kata lama dah 10 tahun dah reput dah. So kita boleh asingkan dan diambil oleh pihak berkuasa tempatan juga untuk dilupuskan ataupun dibaik pulih. Okey, ada setengah negara, mungkin lepas ni kita akan boleh rungkai, setengah negara dia akan hantar ke pusat membaiki perabot dan dikeluarkan sebagai perabot baru. Macam tu. Dia tak ada istilah bakar, tidak ada istilah tanam. Okey, kita nak menuju sebuah negara maju, negara Malaysia ni, kita kena buat benda ni. Okey, budaya kita. Baik. Kutipan sisa kita semula dan sisa pukal dilakukan sekali seminggu. Okey, kita kena rancanglah. Kita nak buang apa, kita nak asingkan bila supaya kita selarikan ataupun sesuaikan dengan jadual kutipan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan. Maksudnya cikgu, kalau ada kertas-kertas ke ataupun apa-apa barang yang tak digunakan, macam tadi saya ada kertas, ada kotak, janganlah bakar. Ya, jangan bakar, jangan buang. Kan? Sayang tu sebab dia boleh menjana pendapatan dan boleh menyelamatkan alam sekitar kita. Baik. Okey, kutipan sisa baki. Kutipan bagi sisa baki dilakukan 2 kali seminggu. Yang sisa makanan tadi lakukan 2 kali seminggu sebab kita kan sentiasa menghasilkan. Tapi apa kata saya menyeru juga murid-murid di studio, murid-murid di rumah, murid-murid dewasa untuk sama kita kurangkan sisa baki ni. Okey. Mungkin ada setengah negara dah tak ada langsung dah sisa baki ni. Memang tak ada sisa baki di kawasan kediaman kerana mereka dah pandai, dah reti, dah budayakan diri mereka dengan menghasilkan baja kompos, menghasilkan barang-barang lain untuk kegunaan mereka sendiri. Betul. Okey, itu adalah amalan kita semula, pengasingan sisa di punca. Itu maksudnya. Ada lagi ke? Cikgu? Okey, ada lagi? Ada lagi, cikgu? Mesti ada. Okey, kita nak tanya pengukuhan. Sebab tadi murid-murid di rumah nampak tu angguk-angguk kan. Dekat studio pun nampak juga angguk, tanda faham. Kita nak ujilah dia orang punya pemahaman supaya bila faham dan kita boleh amalkan. Semestinya kalau tak faham macam mana kita nak amalkan?
faham boleh kita amalkan. Boleh, cikgu. Okey, apakah itu? Sebab ni nak tanya sikit ni, kita nak dengar keempat-empat murid yang bersama kita di studio ni. Kita nak minta pendapat dia. Boleh. Nak minta pendapat. Kita bagi satu soalan je, tapi setiap orang ni dia ada pendapat dia. Sebagai seorang murid yang cintakan alam sekitar, semua murid-murid di rumah pun boleh cuba untuk memberi pendapat. Okey, apakah amalan kita semula yang boleh anda lakukan di sekolah? Kenapa cikgu sebut di sekolah? Tadi tekan di rumah. Bila di rumah kita dah biasa, kita bawa amalan tu ke sekolah. Dan apa amalan yang boleh kita lakukan di sekolah, sebagai tanda kita cintakan alam sekitar kita. Okey. Kita secara berturut-turut nanti kita dengar satu persatu pendapat adik-adik kita ni. Kita mula dengan Takif, cikgu. Takif. Boleh tak? Silakan, Takif. Apakah amalan kita semula yang boleh anda lakukan di sekolah? Membawa bekas makanan sendiri dari rumah. Membawa bekas makanan sendiri dari rumah, cikgu. Tak ada dah. Kantin dah tak sediakan plastik dah lepas ni. Tak sediakan bungkus makanan dah. Sebab semua orang akan ikut jejak langkah adik Takif kita. Bawa bekalan, bekas makanan dari rumah dan boleh digunakan untuk membeli makanan di kantin sekolah. Bagus. Bagus, nak bagi cikgu, bintang lah. Bagus, kita mesti bagi bintang. Tahniah. Kita tengok Dina pula. Apa yang akan Dina lakukan? Menyediakan tong sampah di dalam bilik darjah. Nak sediakan. Mungkin tong sampah berada di luar. Kalau saya nak tambah sikit pendapat dia, pendapat adik Dina dia, mungkin kita boleh sediakan tong sampah yang 3 berbeza ni. Biasa kan dalam kelas ada satu tong sampah je. Betul. Tapi kita boleh fikirkan untuk sediakan 3. Satu untuk kertas, satu untuk plastik, satu mungkin tin ataupun kaca. Tapi biasanya kaca tak ada lah. Tin lah biasa kan. Minuman dalam tin biasa menjadi pilihan murid-murid. Boleh buang ke dalam tong yang khas untuk tin saja. Orang tak buat. Biasa satu tong sampah je. Kita buat 3. Buat 3. Bagus. Dina kena buat tau, Dina. Dina kena buat lepas dekat kelas ada 3. Saya teruskan dengan siapa lagi? Dengan Mimi, cikgu. Syamimi Najwa. Sedap nama dia. Asingkan sampah ikut kategori. Nak asingkan. Tadi Dina sediakan tong. Tugas Syamimi dia asingkan pula. Kita tengok mana mungkin ada yang belum biasa, kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi kita yang ni sepatutnya di sini. Mungkin Syamimi boleh sebarkan dekat murid-murid lain, ajak kelas-kelas lain, ajak murid-murid sekolah lain untuk menyertai program yang mungkin Dina dengan Syamimi boleh kerjasama. Satu sediakan tong, satu boleh memberitahu maklumat kepada rakan-rakan lain. Last terakhir, di mana dapat bagi pendapat yang bagus, kita bagi bintang. Baik, cikgu. Last siapa? Terakhir. Alia, Wan Alia. Silakan Wan Alia. Sediakan kotak untuk bahan kita semula. Kotak bahan kita semula. Mungkin sediakan satu kotak khas untuk kertas je. Lepas tu pakat ramai-ramai, boleh jual kertas tu, boleh masuk dalam tabung kelas. Nanti boleh buat jamuan birthday contohnya, sambutan hari lahir ataupun jamuan akhir tahun. Itu satu usaha yang bijak lah. Kita cari dana, sambil-sambil kita jaga alam sekitar kita. Tu murid yang bijak dan sayangkan alam sekitar. Kita bagi bintang kepada Wan Alia, adik Wan Alia kita. Tahniah kawan-kawan, semua dapat bintang, semua dapat cikgu. Bintang. Dan cadangan yang mereka syorkan pun sangat bagus, sangat kan, cikgu? Bagus. Boleh diamalkan dan sesuai diamalkan di sekolah. Kadang-kadang cadangan bagus tapi tak sesuai, tapi semua cadangan sesuai dilaksanakan di sekolah. Sebab murid-murid banyak masa dia dihabiskan di sekolah. Betul. Itu untuk murid-murid kalau di sekolah. Kalau di rumah juga, kalau Mira boleh tambah sikit, cikgu. Boleh, silakan. Sebagai kita yang mengguna makanan, kita hari makan, macam cikgu kata, ada sisa makanan, sisa sampah. Jadi apa yang kita boleh buat selain daripada menggunakan satu tong sampah saja, pun sama di rumah kita boleh asingkan mengikut kategori. Jadi mereka yang akan mengambil sampah itu nanti senang nak asingkan. Ini kaca, ini plastik. Senang macam tu. Kita memudahkan. Sambil-sambil itu kita menjaga. Bagus. Baik. Itu cadangan yang di rumah lah. Tindakan di rumah bagus. Cadangan yang lebih kurang sama seperti mana yang rakan-rakan saya kongsikan tadi. Okey, kawan-kawan. Itu kita dah tahu dah bagaimana amalan kita semula ini dilakukan di Malaysia, di negara kita. Tapi di luar macam mana? Tadi cikgu ada sentuh tentang perabot yang dah rosak, tapi dia baik pulih semula. Macam mana tu? Nanti kita tanya cikgu. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali semula selepas ini hanya di Mendengar Rendah Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik kawan-kawan, kita dah sampai ke penghujung kelas kita. Di akhir kelas ni, kita nak tanya Cikgu Fitri pula bagaimana negara luar mengamalkan amalan kitar semula. Kita nak tanya Cikgu, kalau negara luar ni kan Cikgu, macam mana penduduk mereka mengamalkan kitar semula ni? Okey, sebut pasal negara luar, amalan kita semula di negara luar, kita ambil contoh negara-negara maju. Sebab mereka dah bergerak jauh ke depan dan kita boleh contohi mereka supaya negara kita turut menjadi negara maju seperti negara-negara yang kita akan nyatakan sebentar lagi. Okey, kita tengok apakah negara amalan kita semula di negara lain. Kita ambil contoh di Jerman. Di Jerman, apakah amalan kita semula di Jerman ni? Yang pertama adalah ordinan pembungkusan. Apa ordinan pembungkusan ni? Okey, ordinan pembungkusan adalah pihak penghilang perlu mengutip semula bungkusan barangan dari pelanggan. Mira pernah beli televisyen ataupun peti sejuk ataupun yang ada kotak besar? Pernah Cikgu. Okey, kalau di Jerman, dia kalau kita beli katalah peti sejuk, dia hanya akan hantar peti sejuk. Kotak tu dia ambil balik. Macam kita dengan kotak-kotak dia hantar kan? Dia kat sana wajib pembekal ataupun pengeluar barangan perlu ambil balik. Kotak-kotak ke apa gabus ke apa ke benda polisterin ke yang berkaitan dengan pembungkusan dan dibawa ke kilang semula dan digunakan untuk membungkus barangan baharu, barangan lain. So kita tak adalah tertanya-tanya nak buang kat mana kotak tu. Tu di Jerman. Mungkin di Malaysia boleh amalkan nanti. Okey. Yang kedua adalah Dual System Deutschland GmbH. Okey, dipanggil semua kotak ditandakan dengan tanda hijau atau green dot oleh penghilang. Dia ada titik hijau. Apa produk yang berasaskan kotak dia ada titik hijau dan titik hijau ni penghilang akan membayar yuran kepada agensi pemungut untuk mengutip kotak tersebut semula. Kutip semula kotak tu dan penghilang dibayar kepada orang yang mengutip tu. Dia macam jual semulalah kepada penghilang beli semula. Ini kita semula di Jerman. Baik. Agak-agak kalau kat Malaysia boleh buat tak benda ni? Boleh Cikgu. Boleh, tapi kita tak biasa. Semula hari ini mungkin kita boleh pihak-pihak berkepentingan boleh menjalankan proses seperti ini supaya kita boleh menuju sebuah negara maju macam negara Jerman. Betul. Okey, tengok yang seterusnya adalah amalan kita semula di negara lain. Kita ambil adalah Denmark. Okey, sebuah negara Eropah, program cukai sisa. Apakah program cukai sisa? Pihak yang hendak melupuskan sebarang jenis sisa akan dikenakan cukai. Kena bayar cukai baru boleh lupus. Kita lupus je, kita kena bayar cukai. Dia boleh bayar cukai, kita boleh amalkan negara kita. Okey, program cukai hijau. Apakah program cukai hijau? Pihak yang hendak melupuskan sisa pepejahan yang tidak mudah hancur seperti pembungkus plastik, bateri dan beg plastik akan dikenakan cukai. Maksudnya kena cukai supaya sisa ini boleh dilupuskan. Tak bayar cukai, tak boleh lupus. Agak-agaklah adik-adik kita kan boleh tak buat ni program cukai hijau ni dekat negara kita? Boleh ke takif? Boleh tak? Mungkin lepas ni kita boleh buat program cukai hijau peringkat sekolah je dulu. Buat kat sekolah je dulu. Nanti senang kita nak amalkan bila kita dewasa nanti. Okey, yang ketiga adalah kitar semula di Sweden. Okey, pun negara Eropah. Kerana negara Sweden ni terkenal lah dengan rakyat dia yang berdisiplin dalam mengamalkan amalan kitar semula. Okey, penjagaan sisa. Okey, penduduk digalakkan untuk memilih makanan yang perlu sahaja mengikut kesesuaian. Tak nak makan, jangan beli. Beli makanan yang habis dan mudah dilupuskan. Kalau macam produk-produk yang atau barangan-barangan yang susah, tak perlu untuk diri kita, tak boleh beli. Itu pencegahan sisa. Maksudnya, kalau macam kita makan nasi sepinggan, jangan ambil 2 pinggan. Macam tu. Macam tu. Itu dia didik rakyat dia supaya pilih makanan yang perlu saja. Kita ambil semua kan, tapi tak habis. Okey, yang seterusnya adalah guna semula. Di Sweden macam mana dia guna semula? Yang saya sebut tadi perabot. Perabot dan pakaian yang masih elok boleh dihantar ke pusat guna semula yang berkonsepkan perbaiki, perkongsian dan guna semula. Dia tidak ada istilah bakar perabot yang rosak. Tidak ada istilah bakar baju ataupun pakaian yang rosak. Jadi semua boleh dikitar semula, dibaiki dan dihantar kepada pihak-pihak yang memerlukan. Sebab mungkin ada sebahagian daripada penduduk ataupun rakyat yang mengalami taraf kemiskinan dan sebagainya, kita boleh gunakan semula untuk mereka. Itu di Sweden. Yang terakhir adalah kita pergi menyelusuri negara di Taiwan.
Tadi semua negara Eropah kan. Kita tengok Taiwan pula Asia. Kita semula di Taiwan, Akta Pelupusan Sisa mewajibkan pengilang dan pengimport bertanggungjawab ke atas produk yang dihasilkan. Bukan hanya diletakkan kepada pengguna. Pengguna tu siapa? Pengguna tu kita lah. Kita lah. Pengilang kena ambil tanggungjawab, pengimport pun kena ambil tanggungjawab supaya produk yang dihasilkan itu tidak mencemarkan alam sekitar. Semua orang bekerjasama lah. Macam kita lah. Okey, mak kena bertanggungjawab, ayah kena bertanggungjawab, adik-beradik kena bertanggungjawab. Semua orang bekerja sama dalam satu rumah, maka rumah itu tidak akan menghasilkan sisa yang mencemarkan alam. Baik. Okey. Sebenarnya adalah program 4 dalam 1, 4 in 1. Okey, 4 dalam 1 macam mana? Galakan kerajaan untuk menjalin kerjasama antara 4 golongan, iaitu pihak masyarakat, pihak berkuasa bandar, syarikat kita semula dan badan sukarela bagi menjalankan kita semula. Kalau kita perhatikan, negara kita dah mula dah program ni. Okey, mungkin kawasan kejiranan, okey, pihak berkuasa setiap hujung minggu akan ada orang yang kutip sampah, akan menjalankan program. Maksudnya kalau penduduk nak hantar barangan kita semula mudah, dah diamalkan, mungkin belum meluas lah. Tapi dah ada sikit-sikit dah ada tanda-tanda dan mungkin kita boleh perluaskan, sebarkan lagi. Kita ajak adik-adik kita yang di sekolah untuk join program ni, sertai program yang macam ini supaya program ini terus boleh menyelamatkan alam sekitar di Malaysia. Baik, cikgu. Itu 4 negara yang saya pilih lah. Okey, yang mengamalkan amalan kita semula ni dengan sangat-sangat efektif lah dan berkesan. Itu antara negara 4 negara itu kan, cikgu? 4 negara kita nak tanyalah pengukuhan kepada murid-murid kita. Okey, saya nak baca ke adik baca? Adik-adik bacalah. Saya bacalah, cikgu. Mereka baca. jawab. Okey, soalan ni tadi kita dah tahu dah tentang 4 buah negara. Untuk soalan ni antara yang berikut, apakah program Kitar Semula yang dijalankan di Jerman? Jerman. Mula-mula sekali Jerman ni dibuat apa? Negara pertama tadi cikgu terangkan. Mula-mula sekali sebut. Okey, silakan siapa nak jawab? Silakan. Okey, Syamimi angkat tangan. Silakan Syamimi, apakah jawapan anda? C. Ordinan bungkusan. Ordinan bungkusan. Beli peti sejuk. Peti sejuk awak ambil, kotak saya punya. Dia buat macam tu. Okey, kita tengok apakah betul-betul. Okey, tapi adik-adik lain tak bercakap. Kita nak dengar yang tiga-tiga bercakap. Okey, program 4 dalam 1 ni dekat negara mana? Negara mana? Negara mana? Siapa? Alia, silakan. Negara mana Alia? Taiwan. Kita tengok betul Taiwan. Betul. Okey, negara Taiwan. Okey, program pencegahan sisa dekat mana? Boleh? Dina nak jawab? Okey, silakan Dina. Okey. Sweden. Sweden, betul. Okey, program cukai sisa dekat mana? Takif, Adik Takif. Silakan Takif. Takif. Denmark. Denmark. Okey. Betul lah. Keempat boleh memberi pendapat berdasarkan pemahaman mereka, menunjukkan bahawa mereka mempunyai pengukuhan yang jelas dalam pemahaman mereka yang apa yang mereka telah belajar tadi. Betul. Okey, semua dapat bintang lah. Semua dapat bintang. Tahniah kawan-kawan. Okey, tadi cikgu dah kata dah, kita pun dah secara tak langsung mengikut jejak langkah Kitar Semula di Taiwan kan cikgu, iaitu program 4 dalam 1. Sikit-sikit lah. Tapi lama insya-Allah jadi bukit. Ya, betul. Baik, dan memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas kita. Sedikit rumusan ringkas daripada cikgu. Rumusan apa yang penting? Okey, kita dah belajar berkaitan dengan Kitar Semula. Yang penting apakah aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi, kita boleh sama-sama amalkan di rumah, amalkan di sekolah supaya boleh menyokong amalan kita semula dan melahirkan sebuah negara kita yang bersih. Betul. Amal. Yang penting kita amal. Tak amal, kita tak boleh nak buat apa-apa. Betul. Menuju ke negara hijau, cikgu. Yes, negara hijau, negara maju. Betul. Okey, dan untuk murid-murid hari ini, bagaimana prestasi keseluruhan mereka, cikgu? Okey, keseluruhan mereka menunjukkan pemahaman yang sangat bagus. Tengok semua banyak bintang, paling kurang 3. Paling kurang 3 semua orang mencapai tahap penguasaan yang baik. Wah, baik. Cemerlang. Ya. Tahniah kawan-kawan saya. Dan kalau mereka di rumah, cikgu, yang ingin mendapatkan lagi sumber rujukan, di mana mereka boleh layarinya? Sumber rujukan, bahan-bahan boleh didapati di Pelantar Delima KPM. Baiklah. Banyak bahan kat situ. Melalui Pelantar Delima KPM. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang atas kesudian berkongsi ilmu tentang Kitar Semula. Ingat kawan-kawan semua, ini merupakan satu usaha yang memerlukan
lakukan semua untuk sama-sama menggembling tenaga. Bak kata pepatah lah cikgu, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Jadi kita kena bersama-sama untuk memastikan negara kita negara yang bersih, negara yang bebas sampah dan negara yang maju serta sihat. Kita akhiri kelas kita di sini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.